yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam kuliah hadis 40 yang kita biasa adakan pada hari Sabtu, dan alhamdulillah pada minggu ini kita berkesempatan untuk berhimpun sekali lagi. Cumanya saya ingin ingatkan kepada hadirin dan hadirat semua, sesiapa yang ingin dapatkan fail ataupun salinan hadis 40 ini, boleh tengok kepada grup chat yang ada itu. Saya telah pun masukkan fail PDF untuk hadis yang ke-21 dan hadis yang ke-22 untuk hari ini, insya-Allah. Baik. Kita tengok kepada hadis yang ke-21 dulu untuk hari ini. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Yang bermaksud, hadis ni riwayat Imam Muslim, ya, daripada Abi Amr. Sebahagian ulama kata dia ni Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Sufyan bin Abdullah, bila kata Al-Thaqafi je kita tahulah dia berasal daripada Bani Thaqif. Siapa tu Bani Thaqif? Bani Thaqif ni berasal daripada Taif. Dan dia ni seorang sahabat yang bersama-sama dengan rombongan orang Taif masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan dia ni sahabat yang mulia, dan ketika mana zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar menjadikan dia ni sebagai pegawai yang bertanggungjawab menguruskan harta zakat di Taif. Wakil pada kerajaan lah, kerana dia sendiri adalah orang Taif. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Beritahulah aku satu perkataan yang aku tidak akan tanya soalan ini kepada orang lain selain daripada kamu. Maksud dia tanya soalan yang simple saja, tapi jawapan dia tu susah sikitlah. Sebab dia kata, ya Rasulullah, sebutkan pada aku satu perkataan, tolong cakap dekat aku satu perkataan, tolong berikan nasihat kepadaku dengan satu nasihat yang mana jika engkau berikan perkataan itu, la as'aluhu ahadan ghairak, ya la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana aku tak akan tanya tentangnya pada orang lain lagi selain daripada engkau. Maksudnya apa? Hadis ni, soalan ni memberikan 3 perkara kepada para sahabat. Yang pertama, perkara yang pertama yang kita boleh dapat daripada soalan ni menunjukkan bahawasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat bersungguh dalam bab akhirat. Sehingga kan dia nak tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat dia. Yang mana setiap masa akan ada sahabat yang bertanya tentang perkara-perkara yang afdal di dalam Islam. Perkara-perkara, apakah perkara-perkara yang Allah suka? Apakah perkara yang boleh memasukkan dia dalam syurga, menjauhkan dia daripada neraka? So, sahabat Nabi merupakan generasi yang sangat mengambil berat tentang akhirat mereka. Satu generasi yang takut apabila mereka melakukan ataupun tersilap dalam melakukan dosa. Sebab itu kita tengok ada golongan sahabat ni yang walaupun
telah melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, tetapi mereka tetap menyerahkan diri mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diambil tindakan supaya hukuman yang dikenakan kepada mereka itu boleh untuk menyucikan dosa yang terselindung yang telah mereka lakukan. Dan benda ni tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat dilakukan melainkan hanyalah bagi orang yang betul-betul mengambil berat tentang akhiratnya. Berapa ramai di kalangan kita hari ini yang kadang-kadang buat satu benda dalam keadaan sembunyi-sembunyi, kekal tersembunyi. Buat satu benda dalam keadaan orang tak tahu, kekal orang tak tahu. Walaupun perkara tu melibatkan hak orang lain. Walaupun perkara tu melibatkan curi harta orang lain. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya melihat generasi yang pernah dididik oleh Nabi ni, dari sudut keimanan mereka, dari sudut tumpuan mereka kepada akhirat ni sangat jelas. Kerana Nabi telah meletakkan world view, Nabi telah meletakkan pandangan hidup bagi satu generasi sahabat yang jelas, yang Nabi sebut di dalam riwayat. Nabi kata, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha atau kama qala. Aku meninggalkan kepada kamu agama ini seperti mana satu jalan yang lurus, satu jalan yang cerah putih, yang mana pada waktu malamnya jelasnya sama seperti siangnya. Ini pandangan Islam yang sangat jelas. Satu orang yang buat dosa di dalam dunia, satu orang yang mengambil hak orang lain di dalam dunia, tidak akan dilepaskan. Walaupun di dalam dunia ni tak ada siapa yang tahu, tetapi di akhirat nanti Allah Azza wa Jalla akan mengambil tindakan. Maka sebab itu golongan sahabat ni dari sudut ni jelas. Bila buat dosa, cepat-cepat taubat. Bila buat dosa, cepat-cepat bagi tahu Nabi untuk Nabi ambil hukuman. Kerana apa? Kerana akhirat mereka adalah segala-galanya, kerana akhirat mereka ni adalah destinasi bagi mereka. Kita kadang-kadang kan langgar kereta orang pun dalam keadaan tak sengaja langgar kereta orang, patut kena ganti. Tapi oleh kerana kita nampak orang tu pun tak ada dalam kereta, dia pun parking tepi tu, kita pun jalan. Kita melarikan diri kerana tak mau ganti. Dengan harapan biar orang tu tak nampak lah kita langgar kereta dia. Dengan harapan kita rasa macam kita akan lepas. Tetapi sebenarnya adakah di akhirat kita lepas? Tidak. Kita akan dipertanggungjawabkan kerana kita telah mengambil hak orang, kita telah cuai dalam melakukan perkara-perkara sehingga merosakkan harta orang dan hak orang. Itu bahayalah. Ya? Itu bahaya. Sebab tadi pun saya baru bincang dengan satu orang kawan, dia sebut kat saya tentang bagaimana sebahagian daripada peniaga buku ni, peniaga buku agama ni kadang-kadang jual buku, baguslah buku agama. Bila orang tanya kenapa jual buku agama? Jihad. Ni jihad saya. Ni dakwah saya supaya orang boleh baca ilmu. Betul. Tetapi sebahagian daripada mereka ni kadang-kadang hak orang tak ditunaikan. Dalam agreement tulis nak bagi komisen kepada penjual banyak ni, ejen banyak ni. Dalam agreement ditulis nak bagi penulis royalty banyak ni, tapi tak bagi pun, kan? Tak bagi. Ambil untung seorang-seorang. Sedangkan buku tu dihasilkan dengan penulisan penulis, dengan jualan ejen penjual. Tapi sebahagian daripada kita kadang-kadang hanya mengambil untung untuk pencetak dan penerbit. Manakala hak penulis, hak orang yang jual, orang yang promosi, orang yang menjadi ejen untuk mengedarkan buku ini tidak dapat ditunaikan. Saya tak cakap untuk semualah, tapi adalah seorang sahabat saya yang mengadu juga. Dan saya pun sebutlah kat dia, sabar je lah macam mana. Sebab saya pun ada juga buku-buku yang memang tak dibayar royalty pun. Dan saya pun jenis tak tuntut. Orang bagi ambil lah. Kalau tak bagi pun tak apalah. Kerana insya-Allah Allah Ta'ala bagi rezeki lain kepada kita dan kita mengharapkan pahala. Tetapi hak orang mungkin saya tak kisahlah. Tapi ada orang yang kadang-kadang, ada sahabat-sahabat saya umpamanya, dia
dapat apa ni kita panggil pendapatan melalui royalty dia lah. Tapi bila tak bayar akan zalim lah pada dia. Kan kalau macam saya ni tak adalah masalah kerana saya ni makan gaji dengan universiti. Baik. Tapi nak katanya kita kena menjadikan diri kita ni seperti sahabat Nabi yang mementingkan akhirat. Biar dunia kita nampak untung tak banyak tak apa. Biar dunia nampak macam rugi tak apa. Tetapi akhirat kita terselamat. Akhirat kita terpelihara. Ada orang nak untung dalam dunia. Tetapi dalam masa yang sama, akhirat mereka rugi. Maka sebab itu, kita kena ubah pandangan hidup kita. Kita kena jadikan akhirat kita ni tumpuan utama. Baik. Soalan tu yang pertama menunjukkan bagaimana sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdullah sangat mementingkan akhirat dia. Yang kedua, bila ditanya soalan tu, ia juga memberikan satu gambaran kepada kita bahawasanya orang yang namanya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ni mengetahui satu hakikat. Apa hakikatnya? Tidak ada orang yang lebih tahu dalam agama ni melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lebih tahu. Tak ada siapa yang lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hukum. Tak ada siapa yang lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Tiada orang yang lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam strategi dakwah dan strategi gerakan dakwah. Tak ada orang. Jadi sebab itu kadang-kadang kita ni bila nak jadi pendakwah kena tengok macam mana cara Nabi dakwah. Kita kena tengok macam mana cara Nabi approach kepada golongan yang dia nak dakwah. Sebab kadang-kadang ada di kalangan kita ni yang kadang-kadang tak buat apa pun. Apa pun tak buat. Dakwah pun tak buat, apa pun tak buat. Sebab apa tak buat? Dia kata kalau saya sebut nanti orang tak suka. Sebab kita dakwah ni kena hikmah, kena dakwah ni berstrategi. Betul, dakwah kena hikmah dan dakwah kena strategi. Tapi bukan maksudnya langsung tak sebut. Ada manusia, ada ilmu Allah Ta'ala bagi kat dia. Bagus suaranya, boleh berceramah, boleh menulis. Tetapi dalam keadaan tertentu, apabila berlaku kemaksiatan, kemungkaran di hadapan mata ataupun berlaku kemaksiatan dan kemungkaran dalam negara yang telah diviralkan, dia buat diam. Kenapa? Kalau saya sebut nanti orang tak suka. Nanti orang tak panggil saya ceramah dah. Sedangkan itu bukan strategi dakwah. Sebaliknya itu adalah penakut di dalam dakwah. Dan kita kena tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling agung dan paling alim, paling hebat di dalam dakwah. Baginda juga dibenci dan dimusuhi. Pendakwah ni bukan nak cari benci orang. Pendakwah menyampaikan perkara yang benar. Oleh kerana menyampaikan perkara yang benar itulah akan ada orang yang benci kepada pendakwah. Kerana menyampaikan benda yang hakikat yang pahit untuk diterima oleh masyarakat lah yang menyebabkan golongan pendakwah ni sebahagiannya ditolak dan dimusuhi. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena beza di antara golongan penakut dan golongan pendakwah. Yang benar-benar pendakwah. Ada orang dia kata dia pendakwah tapi sebenarnya dia bukan pendakwah, dia penakut dia. Bahkan sebahagiannya mungkin dia menjadi penglipu lara sahaja, ya. Penglipu lara sahaja, tak ada buat apa pun. Just ceramah nak bagi tahu tentang pengalaman dia saja. Itu rugilah bagi orang yang ada kemampuan untuk membaca rujukan-rujukan asli di dalam agama, tapi bila kuliahnya dipenuhi dengan bersembang, maka ia akan menjadi satu kerugian kepada umat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang dia ni ada faedah yang ketiga yang boleh kita ambil, iaitu golongan sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah ni, bahkan semua sahabat yang lain juga sama, mereka yakin bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai kemukjizatan, mempunyai mukjizat jawami'ul kalim. Nabi ni mempunyai satu kelebihan yang Allah Taala bagi kat dia. Nabi sebut perkataan yang ringkas tetapi mengandungi makna yang luas. Sebut sikit, makna banyak. Seperti mana yang kita bincangkan dalam kuliah yang lepas tentang malu. Yang Nabi sebut tentang malu boleh difahami dengan dua cara. Dan dua-dua cara itu acceptable, diterima. Tengok, satu perkataan boleh difahami dengan dua makna yang berbeza. Dua makna yang bertentangan. Tetapi dua makna yang bertentangan itu betul. Betul untuk kedua-duanya. Betul untuk kedua-duanya.
Jadi ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkata-kata. Allah memberikan satu keistimewaan kepada nabinya yang terakhir untuk menyebutkan perkataan-perkataan yang ringkas, perkataan-perkataan yang pendek yang mudah untuk dihafal, tetapi mempunyai makna yang luas, mempunyai makna yang pelbagai. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, digelar Nabi ini seorang Nabi yang mempunyai keistimewaan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Seseorang Nabi yang mempunyai kunci kata-kata. Yang mana kunci itu boleh buka banyak makna. Boleh buka pintu yang pelbagai. Itu jawami'ul kalim. Ya? Oleh kerana itulah dia tanya kepada Nabi SAW, aku nak tanya kepada engkau, aku minta nak tanya satu soalan. Berikan aku satu perkataan. Ya Rasulullah, sebutkan dalam Islam ni satu perkataan yang aku tak, satu kata-kata yang mana aku tak tanya orang lain dah. Sebab aku tahu engkau mempunyai jawami'ul kalim. Engkau mempunyai satu keistimewaan, boleh cakap benda sikit tapi makna banyak. Maka Nabi SAW pun menjawab. Ya? Nabi SAW menjawab, Qul amantu billahi summa istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Ya, kemudian beristiqamahlah. Baik. Dalam sebenarnya hadis ni ada tambahan lagi dan kita akan tengok nanti insya-Allah tambahan tu lepas saya huraikan maksud berimanlah kamu kepada Allah kemudian beristiqamahlah. Bila Nabi SAW sebut perkataan ni, Nabi kata qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqamahlah. 4 perkataan Nabi sebut kat dia. 4 ataupun 5 perkataan. Sebab ba tu dikira satu perkataan lah, huruf jar. Okey. Bila Nabi sebut 4 atau 5 perkataan kepada dia ni, ia memberikan satu makna yang sangat luas dan merangkumi semua benda. Apa dia? Pertama, Nabi kata katakanlah kamu kena katakan satu benda yang penting. Kalau kamu tak nak tanya orang lain lagi benda ni, aku bagi nasihat kat kamu. Apa nasihatnya? Katakan aku beriman kepada Allah. Kerana beriman kepada Allah inilah asas. Yang mana beriman kepada Allah inilah yang menjadi asas kepada semua keimanan. Rukun-rukun iman yang lain tidak akan menjadi sah dan tidak akan menjadi satu tuntutan iman kepada seseorang jika seseorang itu tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Kerana apa? Kerana malaikat dicipta oleh Allah. Kerana Nabi diutuskan oleh Allah. Kerana kitab diturunkan oleh Allah. Kerana kiamat kita tidak tahu tentang keadaannya melainkan setelah diturunkan wahyunya oleh Allah Azza wa Jal. Oleh kerana itulah kita mengatakan bahawasanya beriman kepada Allah ini merupakan satu-satunya cara untuk beriman ataupun memenuhi tuntutan iman dalam rukun-rukun iman yang selainnya. Oleh kerana itulah Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya dalam banyak ayat Quran Allah Ta'ala comparekan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya? Beriman kepada Allah dan hari akhirat ni banyak disebut dalam Quran dan hadis. Umpamanya, Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis yang lepas kita baca dalam kuliah yang lepas. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Kenapa dikaitkan iman kepada Allah dan hari akhirat? Kerana beriman kepada Allah inilah yang menjadikan seseorang itu ingin melakukan kebaikan atas nama Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang melakukan kebaikan tidak akan dikira kebaikannya melainkan apabila dia menjadi mukmin yang beriman kepada Allah dan percaya bahawasanya Allah sahajalah yang akan memberikan ganjaran kepada dia dengan sebenar-benar ganjaran, dengan sehebat-hebat ganjaran. Dan seseorang itu apabila dia mengetahui satu hakikat, Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya Tuhan yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang melakukan sesuatu kebaikan pada pandangan agama, seseorang itu juga tidak akan diberikan pahala melainkan apabila
dia berlaku ikhlas di dalam amalan solehnya. Dia berlaku ikhlas di dalam ibadatnya. Yang mana ikhlas ini ialah mengharapkan balasan Allah semata-mata, tidak ada habuan dunia. Jadi macam mana nak menjadikan diri kita ni ikhlas? Nak menjadikan diri kita ni ikhlas, kita kena mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla semata-mata, bukan mengharapkan balasan orang lain. Dan mengharapkan balasan daripada Allah, dalam dunia ni kita tak nampak. Balasan baik itu tak nampak sangatlah, kita kata. Walaupun ada Allah Ta'ala berikan nikmat dan kebaikan, tetapi yang kita harapkan orang beriman ni apabila dia buat sesuatu kebaikan, bila namanya ikhlas, dia nakkan habuan dan balasan yang berbentuk syurga daripada Allah. Yang mana balasan syurga ni hanya Allah aja boleh bagi. Balasan syurga tidak mampu dan tidak mungkin untuk kita dapat melainkan apabila kita beriman dengan akhirat. Hanya orang yang beriman dengan akhirat aja yang mampu untuk percaya bahawasanya ganjaran Allah itu akan memberi manfaat untuk kita di hari akhirat. Dah kalau dia tak percaya dengan akhirat, macam mana dia nak percaya adanya pahala di negeri akhirat? Dah akhirat pun dia tak percaya. Oleh kerana itulah beriman kepada Allah ni asas. Tidak akan seseorang itu amalannya diterima dan menjadi bermanfaat untuk dia tanpa dia mengakui bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang mana nak percaya kepada Nabi juga memerlukan kepada keimanan kepada Allah. Kenapa? Kerana iman kepada Nabi tidak akan jadi sempurna melainkan dia kena percaya Allah lah yang melantik Nabi ni sebagai Rasul untuk aku. Maka beriman kepada Allah adalah asas. Beriman kepada Allah merupakan titik tolak untuk menjadikan amalan seseorang itu diterima, amalan seseorang itu dikira. Jika tidak, semua amalan manusia, baik macam mana pun, akan menjadi haba'an mansura, akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Jadi sebab itu Nabi kata, "Qul amantu billah." Kamu katakan, oleh kerana kamu nak nasihat kan? Nasihat ni kamu nak pegang supaya tak boleh tanya, supaya tak perlu tanya orang lain lagi. Sebut perkataan ni. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah yang pertama, betulkan akidah kamu. Betulkan akidah kamu supaya semua amalan kamu akan menjadi diterima dan akan memberikan pahala. Itu pertama. Yang kedua, bila beriman kepada Allah, kamu kena rujuk kepada Quran. Kerana itulah kalam Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu. Itulah kalam Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu. So kita buka Quran. Tengok apa Allah Ta'ala kata pada kita. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya bila kita buka Quran, kita kena rasa Quran ni surat Allah kepada kita. Seolah-olah Quran ni Allah berbicara dengan kita. Bukan seolah-olah pun. Memang betul. Memang itu kalam Allah Azza wa Jal. Sebab itu bila kita baca ayat Quran, jangan hanya sekadar baca. Bila kita baca Quran, jangan hanya sekadar baca. Bila kita baca Quran, pastikan. Kalau tak dapat semua kita faham ayat yang kita baca, pastikan satu muka kita faham. Kalau tak boleh pun, pastikan adalah surah yang kita faham. Kalau tak boleh pun, pastikanlah Fatihah kita faham. Berapa ramai di kalangan orang kita, masyarakat Melayu, yang kadang-kadang bila salat, kita tanya makna Fatihah pun tak reti. Bila kita tanya apa maksud Fatihah, apa terjemahan surah Fatihah, dia tak tahu. Nak makna Fatihah tu pun dia tak tahu. Dia tak tahu Fatihah. Maka ini menyedihkan. Sedangkan beriman kepada Allah ni asas. Menjadikan amalan seseorang diterima, Allah. Beriman kepada Allah. Kerana Allah yang Allah lah yang mensyariatkan hukum. Allah lah yang memberitahu kepada Nabi, ni benda aku suka, ni benda aku tak suka. Jadi kalau orang tak beriman kepada Allah, tak percaya kepada Quran, maka susahlah. Susahlah kita nak bagi tahu kat dia apa yang Allah suka dan apa yang Allah Ta'ala tak suka. So bila kita tengok dalam Quran ada cerita tentang kewajipan taat kepada Nabi.
dalam Quran ada cerita tentang kedudukan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, maka kita disuruh untuk beriman dengan rasul-rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah Taala kata, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi datangkan, bawakan kepada kamu, hendaklah kamu ambil. Yang Nabi larang, kamu tinggalkan. Oh, kita tahu. Kita beriman kepada Allah dan kita pergi kepada Quran kerana Quran kalam Allah. Dalam Quran kalam Allah ada bagi tahu tentang taat kepada Nabi, dan kita taat kepada Nabi dan kita beriman kepada Nabi. Nak taat kepada Nabi, nak beriman kepada Nabi dalam mana perkataan Nabi? Dalam hadis. Bila kita rujuk kepada Quran dan hadis, datanglah kewajipan rukun-rukun iman yang lain. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Dan semua ni asasnya adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya yang kita panggil sebagai asas, yang kita panggil sebagai benih, yang menjadikan seseorang itu amalannya diterima di sisi Allah dan menjadikan seseorang itu sedar dan percaya bahawasanya dalam agama ini yang menentukan hukum semata-mata hanyalah Allah. Yang boleh bagi tahu benda ni Allah suka, benda ni Allah Taala tak suka, hanya Allah dan wakil yang telah Allah jadikan dia sebagai rasul kepada kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam riwayat menyebutkan, Nabi kata, "Innama ana qasim wallahu yu'ti." Sesungguhnya aku hanyalah pembahagi, sedangkan Allah lah yang memberi. Aku ni cuma tolong bedak sahaja. Aku tolong menyampaikan sahaja. Allah lah yang memberi. Allah lah yang mensyariatkan hukum. Oleh kerana itu, kalau kita sedar hakikat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bagaimana besarnya pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat ni dengan perkataan yang pertama. Katalah, aku beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah satu benda yang besar. Tuntutan beriman kepada Allah, dia akan masuk rukun-rukun iman yang lain. Kemudian Nabi kata, "Summastaqim." Kemudian hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Kemudian hendaklah kamu beristiqamah kepada Allah. Apa maksud istiqamah? Istiqamah ni disebut di dalam Quran banyak kali lah. Antara perkara yang tuan-tuan sendiri baca dan saya pun baca tentang istiqamah, wajib baca 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mula-mula kita puji Tuhan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa maksudnya? Yang pertama kita kata segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, dia mesti puji Tuhan dia. Kerana setelah kita beriman kepada Allah, kita tahu kuasa Allah, kita menyadari tentang kebesaran Allah, kita menghayati tentang segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, walaupun dengan percuma, dan layaklah untuk kita memuji Tuhan ni. Segala puji untuk Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang bersifat Ar-Rahman kepada semua makhluknya, yang memberikan nikmat kepada semua makhluknya, tidak kira sama ada mukmin ataupun kafir. Dan Tuhan yang bersifat Ar-Rahim, Tuhan yang rahim kepada makhluknya yang mukmin, yang memberikan kasih sayang kepada orang mukmin, yang memberikan ganjaran pahala kepada orang mukmin jika beribadat, yang memberikan pengampunan dosa-dosa kecil apabila seseorang hamba itu melakukan dan melaksanakan amal ibadat, dan menjadikan seseorang mukmin itu dosanya diampunkan, dosa besarnya diampunkan apabila bertaubat kepada Tuhannya dengan taubat yang nasuha. Tuhan yang bersifat Ar-Rahim, Tuhan yang memberikan ganjaran syurga yang nikmatnya tidak putus-putus, walaupun ibadat yang kita lakukan itu sangat terhad dan kadang-kadang kita pun tahu kualitinya tidak begitu hebat jika nak dibandingkan dengan kualiti solat para sahabat dan para tabi'in. Tapi kita mengharapkan daripada Allah syurga. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan.
So 3 ayat ni tiga-tiga puji Tuhan. Tetapi Islam ni dia bukan hanya puji saja. Dia kena buat sesuatu untuk membuktikan yang kita ni hamba Tuhan. So kalau tuan-tuan tengok ayat Fatihah ni, surah Fatihah ni dia punya ayat tu seimbang. 3 ayat pertama puji Tuhan. Kerana Tuhan tu layak dipuji. Kerana nikmat yang Tuhan bagi kat kita tu pun sangat besar dan kita tak mampu bayar. Dan 3 ayat pertama ni kita puji Tuhan. Segala puji bagi Tuhan, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Kan? Kemudian kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni akidah kita. Inilah beriman kepada Allah. Setelah kita puji Allah, kita meletakkan satu komitmen kepada Tuhan. Apa itu komitmennya? Komitmennya adalah wahai Tuhan, Engkaulah yang aku sembah dan Engkaulah Tuhan yang aku minta tolong. Ini komitmen, ini perjanjian. Sebab itu kata Allah Azza wa Jal, di dalam saya agak terganggu sikit tadi sebab ada mesej masuk ni. Sebab itu bila kita kata komitmen antara Allah dengan kita, sebab itu kata Allah dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, dalam hadis Abu Hurairah, Allah kata bila kita sampai je ayat ni, Tuhan akan jawab. Bila kita baca je iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah Tuhan yang kami minta pertolongan, dia merupakan, Tuhan kata hadza baini wa baina abdi. Inilah pembatas antara hamba-Ku dengan diriku. Ayat awal tadi puji Tuhan. Tengah-tengah, lepas 3 ayat pertama, lepas 3 pujian ni, 3 ayat yang puji Tuhan sebelum ni, sampai kepada ayat tengah-tengah ni, Allah Ta'ala kata, hadza baini wa baina abdi, wa li abdi ma sah. Ni antara aku dengan hamba-Ku. Pembatas. Kenapa pembatas? Inilah yang mengikat janji kita kepada Tuhan. Apa dia? Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah Tuhan yang kami minta tolong. Tadi kami puji Tuhan, tetapi pujian kepada Tuhan itu tidak akan memberikan apa-apa faedah kepada kita tanpa kita memuji Tuhan, tanpa kita membenarkan keimanan kita kepada Tuhan, dan tanpa kita buat satu komitmen, aku akan berpegang dengan akidah yang benar, iman yang benar. Kalau setakat puji Tuhan, tuan-tuan, orang Quraisy juga puji Tuhan. Kalau sekadar puji Tuhan, tuan-tuan, orang ahli kitab juga puji Tuhan. Mereka juga puji Tuhan, tetapi mereka tidak menjaga iman mereka kepada Allah Azza wa Jal. Maka kita orang beriman, orang mukmin dan muslim. Kita orang muslim. Orang muslim puji Tuhan pun dia, jaga akidah pun dia. Maka jaga akidah itu telah menjadikan pujian kita itu bernilai ibadah. Masya Allah, hebat. Siapa yang memahami makna surah Fatihah ni, dia akan khusyuk di dalam salat. Oleh kerana itulah disebutkan di dalam riwayat, ju'ilat li qurratu aini fi salah. Dijadikan untuk aku ni, ya, penyejuk mata aku adalah di dalam salat. Penyejuk mata maksudnya bila salat ni jadi penyejuk mata. Jadi penyejuk mata yang mana hanya orang yang memahami maksud sahaja, ya, maksud Fatihah saja akan dapat rasa bagaimana besar dan agungnya makna Al-Fatihah. Seperti mana riwayat Al-Imam An-Nasa'i dalam hadis. Dalam hadis Nabi kata ju'ilat qurratu aini fi shalah. Jadikan oleh Allah kepada aku penyejuk mataku dalam solat. Kenapa? Kerana Fatihah tu saja sudah menjadi satu benda yang menjadikan kita rasa kebesaran Tuhan. Puji Tuhan kerana Tuhan tu layak dipuji. Dan kita buat komitmen dengan Tuhan. Kita berikan perjanjian dengan Tuhan. Apa dia? Ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Kami jaga akidah kami dengan kamu. Kami tak sembah benda lain. Kerana kami menjaga iman. Ni yang Nabi kata. Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Kerana tanpa iman kepada Allah ini, segala pujian, segala ibadat, segala usaha,
segala offering, segala apa yang kita buat tidak akan bernilai ibadah tanpa iman. Jadi baik macam mana pun, buat benda baik macam mana pun, tidak akan dikira. Semua itu tidak akan dikira tanpa keimanan yang benar pada Tuhan. Dan kita buat komitmen, ya wahai Tuhan, aku puji Engkau kerana Kau layak dipuji. 3 ayat yang tadi tu, awal tadi aku puji Engkau. Kemudian kita kata, aku jaga akidahku. Saya sebagai mukmin, saya menjaga akidah saya. Saya jaga akidah dan saya minta tolong pada Allah. Saya hanya sembah Allah, saya tidak melakukan syirik pada Allah. Maka pujian tadi menjadi ibadat. Kemudian kita kata pada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Yang mana di dalam dunia ni tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada menjaga akidah, orang mukmin itu tidak terlepas dengan doa. Orang mukmin itu sekali-kali tidak akan melepaskan kelazatan dan keajaiban yang Allah Ta'ala berikan di dalam doa mereka, yang Allah Ta'ala sediakan pelbagai kelebihan. Doa ni tuan-tuan dan puan-puan, huwal ibadah. Dalam hadis kata ad-du'a huwal ibadah. Doa tu ibadat. Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Doa pada aku istajab. Aku mustajabkan doa kamu. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, doa satu benda yang penting. Orang beriman perlu berdoa. Kerana doa ni satu keajaiban. Berlaku dalam hidup saya, dan saya dah cerita dalam kuliah-kuliah lepas. Saya tak mengulang semula. Berlaku dalam hidup saya keajaiban disebabkan doa. Orang yang tak soleh macam saya ni, orang yang biasa-biasa macam saya ni pun rasa keajaiban di dalam doa. Orang yang soleh macam tuan-tuan dan puan-puan, orang yang hebat dalam ibadat macam tuan-tuan dan puan-puan, dah tentulah keajaiban dalam doa itu juga dapat dirasa. Mungkin ada yang pernah rasa, mungkin ada yang akan rasa, mungkin ada yang nak cuba. Silakan mencuba di dalam doa. Orang beriman, doa ini senjata dia. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjata bagi orang beriman. Kenapa? Orang boleh buat apa saja pada orang beriman ni. Kadang-kadang orang beriman ni tak ada kuasa, tak ada duit, tak ada apa, tak ada pengaruh dan tak ada apa, tapi dia ada doa. Maka sebab itu waktu orang sedang tidur, dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Panahan doa pada waktu malam ni sangat bahaya. Maka sebab itu kita ni, kalau kita takut dengan doa-doa, keajaiban doa orang beriman ni, jangan buat zalim ke orang. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu doa orang yang dizalimi, kerana tidak ada hijab antara dia dan Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dalam surah Fatihah ni Allah Ta'ala kata, kita baca, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat ke atas mereka. Bukan jalan orang yang kau murka, bukan jalan orang yang sesat. Puji Tuhan, buat komitmen dengan Tuhan di tengah-tengah. Kemudian kita bagi tahu, tunjukkan kami jalan lurus, doa. Kemudian lepas doa tu kita kata, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus ni adalah jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Golongan yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka di akhirat. Golongan anbiya, golongan syuhada, dan golongan salihin. Inilah golongan yang Allah Ta'ala berikan nikmat. Siapa mereka ni? Mereka yang telah berusaha, mereka yang telah beribadat, mereka yang telah menjalani dunia mereka dengan kebaikan. Maka ia juga memberikan isyarat. Di dalam agama ini tidak hanya sekadar untuk berdoa semata-mata tanpa ada usaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Maka datanglah kewajipan-kewajipan. Datang perlu untuk buat benda baik, benda wajib. Larangan untuk buat benda haram dan seumpamanya. Maka orang beriman, selain daripada puji Tuhannya, dia juga perlu jaga akidahnya. Dia juga perlu melazimi doa kepada Tuhannya. Dan dalam masa yang sama dia perlu beramal.
Kerana dia minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kata dia adalah jalan orang yang kau kurniakan nikmat. Siapa jalan yang kau kurniakan nikmat? Minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Ya, golongan nabi-nabi, golongan syuhada dan golongan salihin yang telah menjalani hidup mereka ini dengan kebaikan, iaitu dengan amal ibadat, dengan usaha, dengan kebaikan. Selagi banyak ada kebaikan yang lagi banyak kebaikan mereka buat, maka lagi tinggilah darjat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kita pun kata ghairil maghdubi alaihim. Kita nak jalan, kita doa pada Allah bagi ke jalan kita ni jalan orang yang beribadat bagus. Bukan jalan orang yang kau murka. Siapa golongan yang kau murka? Sebahagian ahli tafsir kata golongan yang dimurkai oleh Tuhan ni golongan Yahudi. Siapa golongan Yahudi? Golongan Yahudi adalah golongan yang Allah Ta'ala cela dalam Quran. Kenapa Allah Ta'ala cela Yahudi dalam Quran? Kerana mereka meninggalkan ajaran Tuhan. Bukan kerana mereka tak tahu. Yahudi ni bukan tak tahu. Yahudi ni tahu. Sebab tu dipanggil ahli kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Adakah kamu menyuruh orang melakukan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri sedangkan kamu membaca al-kitab? Maksudnya orang ahli kitab ni dia tahu pasal apa yang Tuhan suka dan pasal apa yang Tuhan tak suka. Jadi orang Yahudi ni bukan tak tahu. Bahkan orang Yahudi tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Tetapi kenapa mereka dimurkai? Mereka dimurkai bukan kerana mereka tidak ada ilmu. Mereka ada ilmu. Mereka tahu tentang wahyu. Mereka tahu bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla yang terakhir. Tetapi mereka meninggalkan apa yang mereka tahu. Mereka sanggup untuk berada dalam kekufuran semata-mata kerana ego tidak dapat terima bahawasanya Nabi akhir zaman daripada kalangan Arab bukan daripada kalangan Yahudi. Tengok, bahaya tak? Satu golongan ada ilmu tapi tidak beramal. Satu golongan yang dipanggil Yahudi ni ada ilmu tentang wahyu, ada ilmu tentang Tuhan tapi tak buat apa-apa. Tinggalkan ajaran kerana ego. Bahkan sebahagian daripada golongan pendeta mengubah ajaran Allah Azza wa Jalla semata-mata kerana kepentingan diri. Yang ni bahaya. Kita nak jalan yang lurus, jalan orang yang menuruti apa yang Tuhan suruh. Kita nak jalan yang lurus, jalan orang yang hanya follow apa yang Tuhan perintahkan dan Nabi tunjukkan. Bukan jalan orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah, iaitu golongan yang Allah berikan kepada mereka ilmu, tetapi mereka tidak gunakan ilmu itu dengan cara yang baik. Mereka terus mengubah dan meninggalkan ajaran yang Allah Ta'ala telah sampaikan kepada mereka melalui Nabi mereka. Dan yang kedua, waladhdallin, bukan juga jalan orang yang sesat. Siapa golongan yang sesat? Sebahagian mufassirin mengatakan golongan Nasrani. Pasal apa Nasrani jadi sesat? Kerana tak ada ilmu. Kerana tak ada ilmu lah. Dok rasa macam Isa tu disalib di atas kros, sedangkan bukan. Dan mereka mempertahankannya. Mereka mempertahankannya sedangkan ia bukan. Maka satu benda lagi yang membahayakan agama selain daripada ingkar terhadap amalan agama, arahan agama seperti Yahudi, satu lagi golongan yang membahayakan pegangan agama dalam Islam ni yang tak perlu ada, yang tak boleh ada bagi orang yang nak menjadi saleh, yang nak berada di jalan yang lurus, ialah golongan yang dipanggil sebagai golongan yang sesat, iaitu golongan yang tidak ada ilmu. Sebab itu Sufyan As-Sauri dia pernah kata, orang beragama ni, orang yang ada agama ni, yang merosakkan pegangan agama dia, dua. Yang pertama, jahil terhadap agama. Dia nak beragama, tapi dia jahil. Orang beragama, orang yang pegang pada agama ni yang boleh merosakkan dia dua sikap. Yang pertama jahil. Dia tak tahu. Dia main buat je. Dia tak tahu pun. Bahaya. Buang masa. Sia-sia. Yang kedua, melampau. Melampau dalam agama. Ustaz, maksiat tak kira ke? Maksiat ni bukan orang beragama. Maksiat ni orang tinggal agama. Orang yang nak beragama pun kena ada disiplin.
supaya jangan tersilap dalam beragama. Sebab tak nak dua golongan ni. Pertama, golongan yang dimurkai. Ada ilmu tapi tak nak buat. Ada ilmu tapi bantah. Ada ilmu guna helah untuk gugurkan kewajipan. Ada ilmu ubah ajaran Tuhan. Satu. Yang kedua, golongan yang sesat iaitu golongan yang jahil. Rasa macam Tuhan suka benda ni, sedangkan Tuhan tak suka benda ni. Rasa macam Jesus anak Tuhan, sedangkan bukan. Kerana Jesus adalah salah seorang daripada nabi-nabi yang diutuskan oleh Tuhan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, surah Fatihah bagi orang yang faham, dia akan rasa Fatihah adalah pujian. Fatihah adalah komitmen yang kita beri, janji kita kepada Tuhan. Fatihah mengandungi doa kita kepada Tuhan, dan Fatihah memberitahu kepada kita bahawasanya dua golongan ni kita tak mahu. Iaitu golongan yang ubah ajaran Tuhan, golongan yang meninggalkan ajaran Tuhan, dan golongan yang jahil tentang ajaran Tuhan. Kita mahu jadi satu golongan yang diberi nama siratal ladzina an'amta alaihim. Golongan yang diberikan nikmat. Siapa dia golongan yang diberikan nikmat? Golongan yang diberikan nikmat adalah golongan yang mereka ini berusaha untuk beribadat sehingga Tuhan sayang kepada mereka. Dan dalam surah Fatihah yang kita ulang-ulang ni ada perkataan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ada perkataan mustaqim daripada perkataan istiqamah. Daripada perkataan istiqamah, yang mana istiqamah ni maksud apa? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala ulang sekali lagi perkataan istiqamah. Kata Allah Azza wa Jal, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshir bil jannati allati kuntum wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah apa ni? Surah Fussilat, surah Fussilat ayat 30. Allah Taala kata, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, turun kepada mereka malaikat dengan mengatakan, malaikat kata kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu semua bersedih. Wa abshiru bil jannah. Maka ambillah terimalah berita gembira dengan syurga yang kamu semua telah dijanjikan dengannya. Dalam surah Ahqaf Allah Taala ulang. Allah Taala sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka tidak adalah ketakutan kepada mereka, dan tidak juga mereka ini berada dalam keadaan duka cita. So, ada ayat Quran bagi tahu kat kita tentang kepentingan istiqamah dan fadilat istiqamah. Malaikat akan turun sebelum kita meninggal dunia akan bagi tahu, jangan bersedih, terimalah berita gembira syurga yang kamu akan dapat nanti bila kamu pergi ke negeri akhirat. Bagi orang yang istiqamah, ya. Baik. Dan orang yang istiqamah ni juga Allah Ta'ala kata tidak ada sebarang kesedihan, tidak ada duka cita dan tidak ada ketakutan bagi mereka. Walaupun mereka ini orang kata apa, di blackmail ataupun diugut untuk hilang dunia, tetapi mereka tahu dunia ni bukan segala-galanya untuk mereka, dan akhirat mereka tak ada siapa boleh tentukan melainkan Allah. Selagi mana istiqamahnya mereka kepada agama Allah, maka selagi itulah akhirat mereka akan selamat. Tidak ada orang boleh gugat akhirat saya, tidak ada manusia yang boleh gugat akhirat mana-mana orang, melainkan hanyalah dengan takwa yang Allah Ta'ala tentukan kepada dia, maka baiklah urusan dia. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, bila kata istiqamah ni apa makna istiqamah ni? Dah kita minta istiqamah 17 kali dalam sehari, dalam Fatihah, minta supaya Allah tunjukkan jalan yang mustaqim, jalan yang ada padanya istiqamah. Apa maksud istiqamah? Para ulama berbeza pendapat. Tetapi kebanyakan mereka walaupun berbeza ayat-ayat meletakkan definisi istiqamah, tetapi semuanya merujuk kepada makna yang sama. Okey, saya bacakan di sini. Abu Bakar bila ditanya tentang ayat istiqamah, bila berkata tentang ayat summastaqamu, kemudian mereka beristiqamah, ini orang mukmin beristiqamah, kata Abu Bakar, lam yusyriku billahi syai'a. Maksud istiqamah tu sekali-kali tidak mensyirikkan Allah. Sekali-kali tidak mensyirikkan Allah. Maksudnya kita beriman kepada Allah, Nabi bagi tahu beriman kepada Allah,
kemudian jangan syirik pada Allah satu pun. Laksanakan tuntutan iman, jauhi perkara yang boleh menggugurkan akidah. Kata Ibnu Abbas, istaqamu ala ada'i faraidihi. Maksud istiqamah tu adalah sentiasa melaksanakan fardu yang Allah Ta'ala tetapkan dan tentukan pada kita. Jadi diluas sikitlah. Tadi Abu Bakar kata, maksud istiqamah tu tauhid. Jangan syirik. Ibn Abbas kata, istiqamah ni maksud apa? Istiqamah ni buat benda yang Allah Ta'ala fardukan. Sama ada melaksanakan benda wajib ataupun meninggalkan benda haram. Ini istiqamah. Bukan makna istiqamah kalau dia berada di atas benda yang haram. Walaupun dia kata, saya sebenarnya ustaz istiqamah ni ustaz. Istiqamah apa? Istiqamahlah buat benda haram ni. Itu bukan istiqamah. Itu bukan istiqamah, tu meraban tebin kata orang Perak. Itu bukan istiqamah. Istiqamah ni kata Ibn Abbas sentiasa berada di atas fardu yang Allah Taala letakkan. Kata Abu Aliyah, "Tsumma akhlasu lahuddin wal amal." Maksud istiqamah ni kata Abu Aliyah seorang tabi'in, dia mengatakan maksud istiqamah ni orang yang ikhlas untuk Allah akan agamanya dan amalannya. Maksudnya waktu dia beramal tu kan Abu Bakar kata tak melakukan syirik. Betul, tak syirik. Tetap berada di atas tauhid. Ibn Abbas kata buat benda-benda yang Allah wajibkan ke atas dia. Benda yang fardu ke atas dia, dia buat. Abu Aliyah kata bukan buat saja, buat dalam keadaan ikhlas. Buat dalam keadaan mengharapkan pahala daripada Allah dan mengharapkan redha daripada Allah. Itulah istiqamah. Kata Ibn Rajab, dia kata, al-istiqamah ala tauhid bima'na tarki maharimihi wal amal biwajibatihi wa dhalika li anna irtikabal maharim qadihun ala tauhid. Ibn Rajab cuba menggabungkan semua pandangan ni. Dia kata istiqamah ni sebenarnya berada tetap di atas tauhid dengan makna melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Kerana apa? Kerana melakukan perkara yang haram ini akan menggugat tauhid seseorang, akan menjadikan tauhid seseorang itu tidak sempurna. Macam mana hang kata hang tauhid? Macam mana hang kata hang mengaku Tuhan Allah Taala tu Tuhan hang, sedangkan masa hang buat benda yang haram tu hang tak fikir dan tak rasa pun kebesaran Tuhan dalam memurkai perbuatan tersebut dan hang langgar benda tu. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, istiqamah ni maksud apa? Kekal di atas tauhid, buat benda yang Allah Taala perintahkan dan ikhlas. Itulah istiqamah. Dan istiqamah ni bukan berada di atas kumpulan. Istiqamah ni bukan berada dalam grup tertentu, bukan. Istiqamah ni berada di atas kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ kita kena pegang. Walaupun kebenaran tu bukan berada pada grup kita ataupun parti kita ataupun kumpulan kita. Ini saya pesan ni. Sebab tu kadang-kadang ada juga orang bagi semangat kat saya kan. Baguslah dia bagi semangat kat saya tu, saya hargailah juga. Dia kata, "Ustaz, teruskan, jalan terus. Saya akan sentiasa menyokong Ustaz." Dia kata, "Saya akan sentiasa selama-lamanya sokong Ustaz." Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Kerana saya ni manusia yang bukan maksum. Saya akan tegur, saya akan kata, bersamalah dengan kebenaran setiap masa. Kalau tuan nampak saya bersama kebenaran, okey, sokong. Tapi kalau satu ketika nampak macam saya tak betul, kena bagi tahulah benda yang betul kat saya. Kerana saya juga adalah manusia. Jangan kata, "Ustaz tak apa Ustaz, selama-lamanya saya sokong Ustaz." Nampak macam kurang teliti sikit. Takut menjadi taksub. Jangan taksub dengan saya. Kerana saya bukanlah diutuskan oleh Allah untuk menjadi nabi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya hanyalah menyampaikan apa yang saya tahu. Dan istiqamah ni dia menyalahi ataupun berlawanan dengan hawa nafsu. Oleh kerana itu Allah Taala kata di dalam Al-Quran, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Adakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Kata Al-Hasan Al-Basri, "La yahwi syai'an illa rakibahu." Yang maksud orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan ni, dia tak ada nak buat apa pun, dia tak rasa pun nak buat apa-apa melainkan dia akan buat terus. Dia tak tanya pun Tuhan suka ke tak suka. So kita tak mau, kita kena istiqamah. Oleh kerana itu kata Allah Taala, "Fastaqim kama umirt." Istiqamahlah kamu seperti mana kamu diarahkan. Dan Allah Taala sebut,
fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya. Istiqamahlah kepadanya, kemudian beristighfarlah kepadanya. Jadi istiqamah ni pun kadang-kadang kita manusia yang lemah ni pun kadang-kadang ada juga kelemahan di mana-mana. Jadi oleh kerana itu Allah Taala kata wastaghfiruh. Istighfarlah kepada Allah. Maksudnya adalah ruang kalau kita tersilap langkah, orang kata apa, tak sengaja buat kelemahan di dalam istiqamah sampai tak mampu untuk istiqamah secara sempurna, dan kita istighfar kepada Allah. Kerana kadang-kadang ada juga kelemahan, kecuaian, kekurangan dalam istiqamah kita ni, ya. Baik. Dan istiqamah ni ada dua jenis kata para ulama. Yang pertama istiqamatul qalb, jiwa yang istiqamah. Yang mana jiwa yang istiqamah ni, ya, cara untuk kita jadikan jiwa kita istiqamah ni adalah dengan menyuburkan perasaan takut. Jadi kita solat, kita memahami maksud gerakan solat, kemudian kita berzikir dan memahami maksud perkataan zikir. Kemudian kita lazimi doa-doa, terutama doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa yang ada dalam Quran, dan kita amati dan kita hayati. Kemudian yang kedua istiqamatul jawarih, anggota yang istiqamah. Ya, anggota yang istiqamah ni, jiwa dah istiqamah dah, anggota pun kena istiqamah. Maksudnya jangan buatlah benda-benda yang Allah Taala larang. Jangan langkahkan kaki kita ni berada di atas maksiat. Jangan pergi tempat-tempat maksiat. Jangan bawa diri kepada tempat yang boleh menjerumuskan kita ke arah maksiat. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Taala menjadikan diri kita sentiasa berada di atas huda, istiqamah alal huda, istiqamah di atas hidayah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Insya-Allah pada ketika yang lain kita akan sambung untuk hadis yang ke-22. Sebenarnya saya prepare untuk 2 hadis hari ni, tapi nampaknya satu hadis ni pun panjang dah saya hurai. Mudah-mudahan ada faedah untuk semua.